Seorang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah, tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya. Teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora kerana takut dengan Tuhannya. Lebih lagi setelah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak, abang, adik-adik semua. Alhamdulillah, apa khabar semua? Kaifah halukum? Apa khabar semua pada pagi ini? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, setiap hari kita perlu menzahirkan kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa segala nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah. Jadi pertamanya bersyukur dengan nikmat iman dan Islam itu sendiri yang masih lagi ada dalam diri kita, dan bersyukur di atas semua perkara ataupun semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kita, yang berikan kepada kita dari segala aspek, tuan-tuan dan puan. Okey, dari segala sudut, dari segala aspek. Dan alhamdulillah kita dapat juga bersama pada pagi ini, bersyukur juga kerana kita dapat lagi bersama-sama dalam berhimpun untuk majlis ilmu, dan mudah-mudahan kita dipayungi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dipayungi sayap para malaikah. Okey. Dan kepada sahabat-sahabat yang memberi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Yang baru masuk, ahlan wa sahlan saya ucapkan selamat datang semuanya. Dan tuan-tuan dan puan, terlebih dahulu sebelum kita memulakan pengajian kita ini, saya nak mohon jasa baik anda semua untuk bantu saya, tolong sharekan dahulu kita punya live pada pagi ini seperti biasa. Mudah-mudahan dengan usaha kecil ini dapat menarik lagi sahabat-sahabat ataupun masyarakat di luar sana untuk bersama dengan kita pada pagi ini untuk mendalami sedikit sebanyak berkaitan dengan hukum hakam yang ada dalam Al-Quran, insya-Allah. Baik. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang dah share. Alhamdulillah. Lama tak dengar hashtag wajib share tu. Saya pun lama tak sebut kan. Okey, jangan lupa tuan-tuan, wajib share. Selain kita punya hashtag santai tu sampai, hashtag wajib share pun penting juga tu. Tuan-tuan kena ingat. Okey, bantu saya untuk sharekan dulu kita punya live pada pagi ini. Alhamdulillah. Kepada yang baru masuk, selamat datang sekali lagi. Waalaikumsalam. Baik, tuan-tuan dan puan, seperti biasalah, bila kita nak mengaji ni, pastikan tuan-puan berada dalam keadaan yang cukup bersedia. Pastikan tuan-puan dah standby Quran di hadapan tuan-puan. Okey, alat tulis, apa-apalah, nota catatan dan sebagainya. Dan pastikan cuba kita berikan serahkan diri kita betul-betul. Kita cuba berikan komitmen yang terbaik untuk pagi ini. Jangan sia-siakan masa yang ada ini. InsyaAllah nikmat masa yang Allah bagi ini kita guna betul-betul. Okey, apa segala input yang tuan-puan dapat, tuan-puan rasa ianya penting dan berguna, tuan-puan catatlah, tulislah. Ya. Dan nanti akan datang tuan-puan boleh buka balik, tengok, buat rujukan dan sebagainya. Baik, untuk task hari ni, macam mana? Berapa ramai yang dah buat dah untuk kita punya sambungan ayat hari ni? Ada yang dah bedah siap-siap dah? Cek respon sikit. Kita nak tengok berapa ramai yang semangat, yang dah bedah siap-siap ayat tajwid, ayat Quran kita dengan hukum-hukum tajwid tu. Ke tak sempat? Tak sempat lah ustaz. Semalam sibuk benar kata. Semalam sibuk ya. Tak sempat nak buat. Tak apa. Yang sempat mungkin boleh respon sikit, kita nak tengok. Wajib share. Alhamdulillah. Tuan Tasha Manis sentiasa bersemangat. Ustaz pakai baju bunga-bunga. Dalam hati ada taman. Bunga. Itulah. Pakai baju batik tuan-tuan hari ni. Hari ni hari Khamis. Walaupun bekerja dari rumah je. Semangat batik tu tetap ada.
dan bedah. Alhamdulillah. Bedah tanpa buis. Buis ke bius? Tak apa, faham. Masih boleh difahami. Alhamdulillah. Baik. Dah Ustaz. Alhamdulillah. Dah bersemangat sedia dengan Quran. Tak pandai tulis. Ya ke? Okey, tak apa. Okey, semua sentiasa bersemangat. Alhamdulillah. Terbaik tuan-puan. Respon yang sangat positif untuk pagi ini, insyaAllah. Ini petanda kita dapat memulakan hari kita dengan kegembiraan, dengan ceria positif, insyaAllah. Jadi, ayuh sama-sama tuan-puan, kita nakkan keberkatan untuk pertemuan kita pada pagi ini, supaya tidak menjadi pertemuan yang sia-sia, semuanya bersandarkan kepada Allah SWT. Kita dahulukan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita teruskan dengan bacaan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا Alhamdulillah Thumma Alhamdulillah. Baik tuan-tuan, kita dah selesai dah untuk bacaan pemuka, kemudian dengan bacaan istighfar kita. InsyaAllah mudah-mudahan pagi yang penuh dengan barakah ini Allah ampunkan dosa kita bersama, insyaAllah. Boleh nah? Baik,
untuk hari ini, seperti yang saya maklumkan semalam, kita akan sambung ayat. Hari ini kita sambung 3 ayat tuan-puan ya. Ayat 33, 34 dan 35. InsyaAllah. Ayat 33, 34 dan 35. Alhamdulillah. Selamat datang kepada tuan-tuan puan-puan yang baru masuk. Jangan lupa bantu saya untuk sharekan dulu kita punya live pada pagi ni. Alhamdulillah kita berada pada episod 177 tuan-puan. Episod 177. Episod 177 baru surah Ali Imran. Bayangkan berapa episod gamaknya tuan-puan. Siapa boleh teka? Berapa episod yang kita perlukan untuk habis satu Quran? Wallahu alam. Okey, saya pun tak pasti. Masa dan takdir Allah yang menentukan. Apa pun kita doakanlah, moga kita dapat kekal bersama, kekal istiqamah, sehingga kita dapat habiskan 30 juzuk Al-Quran ini, insyaAllah. Boleh tuan-tuan? Terus semangat Baik. Jadi 3 ayat ni kita akan baca dulu seperti biasa sama-sama daripada innallaha astafa sampailah innaka antas samiul alim. Boleh? Baik. Jom tuan-tuan dan puan. Dah bersedia semua? InsyaAllah. Apa pun jangan lupa betulkan niat kita. Tajdid niat, betulkan niat. Mudah-mudahan dengan niat yang baik Allah akan mempermudahkan. Allah akan memberi kelancaran pada lisan kita. Ya. Mudah-mudahan kita dapat membaca kalam Allah ini dengan baik sekali. Okey, dah sedia semua? Jom. Kita mula ayat 33 sehingga 35. InsyaAllah tarik nafas dalam dalam tuan-puan. Tarik dalam-dalam. Kena semangat ni. Baik, jom kita mulakan insyaAllah. Sedia 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Baik tuan-tuan puan, insyaAllah jom kita teruskan untuk
bacaan kita ya. Seperti biasa, kita nak pergi pada sesi bedah membedah. Jadi tuan-puan, jom kita bedah untuk ayat 33 dahulu. InsyaAllah ready semua. Jom. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Baik. Innallah. Baik, tuan-tuan dan puan, nun bersabdu. Kat sini awal-awal dah kena dengung dah. Hukumnya apa? WG. Wajibul ghunnah. Okey, wajibul ghunnah. WG WG. Baik. Kemudian kalimah Allah kita kena tebalkan dia sebab sebelumnya terdapat huruf yang berbaris atas. Okey, sabdu pada kalimah Allah ni pada lam lah. Lam yang bersabdu, iaitu khusus pada kalimah Allah, dia ada perbincangan tebal nipis dia kan. Semua dah maklum. So kat sini kena tebal lah sebab sebelumnya berbaris atas. Dan yang tebal tu ialah pada kalimah Allah itu. Untuk nun, bunyi je macam biasalah. Na. Innallah. Na. Kalau kita terlalu awal sangat tebal tu, takut jadi no lah. Nallah. Pastikan bunyi na ya. Baik. Hastafa. Baik, huruf sad kat sini kita kena tebalkan dia. Sebab apa? Sebab huruf sad ni memang bersifat tebal. Pastikan kita kena hati-hati kat sini. Pastikan kita tidak tersebut huruf sin. Has. Jadi kena angkat lidah kita ni. Has. Innallaha astafa. Begitu juga huruf ta, kena angkat pangkal lidah kita. Huruf ta ni, bukan pangkal je, malah semua bahagian lidah ni terangkat. Sebahagian besar lidah kita. Hasta, gitu. Innallaha astafa. Mad bertemu hamzah. Baik, bila huruf mad bertemu dengan hamzah, tuan-tuan dan puan, hukumnya apa? Mad jaiz munfasil. MJM. Mad jaiz munfasil, iaitu pertemuan huruf mad, ni huruf mad dengan hamzah dalam dua kalimah. Maknanya istafa satu perkataan, adama satu perkataan. Jadi pertemuan huruf mad ni pada huruf mad pada perkataan pertama dan hamzah ni pada perkataan yang kedua. Faham tak? Pertemuan itu berlaku begitu. Jadi sebab itu disebutkan munfasil, mad munfasil, mad yang terputus ataupun terpisah. Okey, jelas semua? Adama. Ni kita baca dengan kadar 2 harakat. Mad asli. Mad badal. Mad badal. Baca memang macam mad asli kan, 2 harakat. Tapi sebabkan dia hamzah berada di awal kalimah, so kita sebut mad badal. Adama. Dal pada atas, dama wa nunu mad asli. Haw. Tanwin bertemu waw apa tuan-puan? IBG. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, memasukkan dengan dengung. Tanwin tu kita masuk dalam waw. Haw wa pastikan bunyi hidung ada itulah dia yang dikatakan gunnah, dengung. Kemudian dengung tu dia punya kadar dia ialah 2 harakat kita dengung. Baik. Wa nuhan wa ala. Dapat kan? Baik. So nu tadi mad asli, haw idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah. Dua-dua boleh, sama je. Idgham ma'al gunnah, idgham bi gunnah. Wa ala. Sekali lagi kita jumpa mad badal.
Wa dua harakat ya, tuan-puan. Wa ala ibra, ra dua harakat. Ni ada alif mat sebelumnya balik atas dan ba yang bertanda sukun di tengah bacaan, tuan-puan. Kat sini akan adanya sifat lantunan ataupun disebut qalqalah. Dan qalqalah ni terbahagi kepada beberapa bahagian lah. Jadi di sini disebut sebagai qalqalah sughra, lantunan yang kecil. Ibra, santai je bunyi dia. Ibra, 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 Ibrahim. Baik, ra dua harakat mat asli dan dalam masa yang sama pastikan kita tidak menipiskan ra. Tebal sebab baris atas. Ibra, ra, hima. Hima, hi ni mat asli. Tapi sebabkan kita nak berhenti kat sini, okey, saya nak kita sama-sama berhenti kat sini. So Ibrahim. Bila kita berhenti jadilah mad arid disukun. Kalau kita tak berhenti, tuan-puan panjang nafas kan, nak sambung terus, hi ni akan kekal dengan mad asli lah. Ibrahim wa ala Imran. Dapat tak? Kalau kita niat nak sambung, maka hi tu akan kekal dengan hukum asalnya, iaitu mad asli. Cuma kalau berhenti, ma'arid lisukun. Ibrahim. Boleh? Alright. Bila sebut ma'arid lisukun ni, kadar dia 2, 4, 6 lah. Tuan-tuan perempuan 2, 4 ataupun 6 harakat sahaja. Tak ada sampai 7 lah. 2, 4, 6. Semua nombor ganjil tu. Nombor ganjil, nombor genap. 2, 4, 6. Wa ala Imran. Baik, kita sambung. Wa mat badal MB. Mat badal. Wa ala. Wa ala. Wa ala. Dua harakat. Sama je macam mat asli, kadar dia. Cuma nama je beza. Mat badal kan. Kadar dua harakat juga. Wa ala Imran. Mimmati bertemu ra. Mimmati bertemu dengan ra. Jadi tuan-puan kat sini kena jelaskan lah sebutan mim ni. Sebut tepat pada makhraj. Sebut tepat pada makhraj. Baik. Imra. Wa ala Imra. Nun mati. Mim mati bertemu ra. Hukumnya izhar syafawi. IZS. Okay. Izhar syafawi. Wa ala Imran alal ra, kita baca dua harakat lah. Macam biasa kan, ada alif mat dan tebal. Jangan lupa, sebab ra balik atas kena tebal. MA. Okay, mat asli. Ra tebal balik atas. Na alal. Alif lam qamariyah. Alal. Lal. Lam tu terus masuk pada lam yang mati tu. Alal. Baik. Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Untuk lam yang bertanda sukun tu, pastikan kita tidak beranakkan bunyi dia. Contoh, alal. Elakkan bunyi alal. Alal alamin. Boleh, tuan-tuan puan. Okey, pada sahabat-sahabat yang baru masuk, ni ada 118 orang ni yang sedang menonton. Mohon jasa baik anda semua tolong sharekan dulu. Boleh? Tolong bantu saya sharekan dulu. Mana tahu kok dapat lagi seganda jumlah yang menonton ni. Kan? Bayangkan setiap orang share ni, setiap share tu ada orang tengok. Kan dia naik seganda-seganda tu. Udah dapat pahala kan. InsyaAllah untuk tuan-puan. Ini pun kira dakwah lah tuan-puan ya. Terima kasih yang sudah share. Alhamdulillah. Baik. Kita sambung. Al-alamin. Untuk huruf Ain, kita akan baca dua harakat. Dan Ain ni pastikan kita tidak tertukar dengan huruf Hamzah.
Kita tahu, kita memang nak sebut ain, tapi yalah mungkin dia disebabkan faktor kurang tepat dari sudut makhraj, maka itu yang menyebabkan ada unsur-unsur hamzah tu. Contoh, alal alamin a. Nak kata ain pun tidak, tapi dia macam bunyi hamzah, tapi bila kata hamzah pun tak juga. Rupanya cek, rupanya bunyi kat hidung. Alal alamin kan? Bunyi tu. So kita kena jelas kenapa jadi bunyi hidung. Mungkin sebab kita tak tahu. Oh, rupanya huruf ain ni duduk di kerongkong. Alal alamin. Kalau hamzah bawah lagi. Alal bawah, tengah, bawah, tengah. Bunyi tu dekat-dekat je. Sebab hamzah dengan ain kan duduknya di makhraj, pada makhraj kerongkong, betul tak? Imrana alal alamin. Boleh tuan-puan tak biasanya awal-awal je macam tu. Kan kalau lama-lama sebut insya-Allah tak ada masalah dah. Baik, min kita tulis kat sini ma'arid lisukun. Min alal alamin. 2, 4 ataupun 6. Harakat mad arid lisukun. Baik, selesai ayat 33. Setakat ni yang dah buat siap-siap semalam betul semua kot. Confirm lah, saya jamin. Kalau tuan-puan kerap buat benda ni, insya-Allah confirm handai punya. Kan? Confirm handai insya-Allah. Baik, zurri. Huruf ra, tuan-tuan puan. Ni ra bersabdu ni, ra bersabdu. Soalan saya. Soalan saya, ra ni nak baca tebal ke nipis? Ra ni nak baca tebal ke nipis? Saya ulang, ra ini perlu dibaca tebal ataupun nipis? Okey, kalau tuan-puan kata tebal, kenapa? Kenapa? Kalau kata nipis pun kenapa? Walimadha? Kenapa tuan-puan? Saya yakin tuan-puan boleh jawab. Dan soalan saya ni pun kira kategori kacang jugalah ya. Baca tebal ke nipis? Kalau tebal kenapa? Kalau nipis pun kenapa? Silakan tuan-tuan puan. Tulis dulu. Apa sebabnya? Alasan tu penting. Hujjah. Keterangan. Itu sangat-sangat penting tuan-tuan puan. Senang kita nak cerita ke orang kan. Kalau orang tanya, tipis kerana sebelum bawah baris. Macam mana tu? Tapi dia bersabdu ni. Macam mana tu? Jom sama-sama kita selesaikan. Tebal ke nipis ni? Sebelumnya baris bawah. Kenapa ada hujahnya macam tak kena langsung ni? Sebelum baris bawah. Sebelum ra tu baris apa tu? Cuba tengok betul. Ada yang kata tebal. Sebab ra tu bersabdu tak? Tebal sebab sebelumnya baris hadapan. Okey, ada yang kata tebal.
Tak apa, tulis dulu tuan-puan. Tak apa, relax. Fikir-fikir dulu. Jangan keluar lagi. Kan, Ustaz ni asyik tanya soalan je, bosan lah. Tak apalah. Nak buat macam mana tak? Kalau orang dah tak minat, tak berkenan. Jawab dulu pelan-pelan. Tak apa, fikir dulu, tengok. Tenang dulu benar-benar. Nipis Ustaz. Tebal. Ada yang kata tebal, ada yang kata nipis. Baik. Kenapa soalan ni saya duk tanya banyak kali? Sebab kita tahu, saya tahu tuan-puan ada yang mungkin masih tak jelas sampai sekarang, dan mungkin ada sahabat-sahabat baru yang ikut kan. Jadi macam pasti tak pasti aja. Baik, jom kita tengok ni tuan-puan ya. Sebentar. Mana ke? Oh, saya lupa buka nota. Okey, baik. Jadi asas huruf ra. Ni saya buat perkongsian sikit. Asas huruf ra. Asas huruf ra. Baik. Maksudnya dia dalam perbincangan tebal ataupun nipis lah. Jadi bila saya tulis asas ni, maksudnya asas yang perlu kita faham betul-betul. Jadi huruf ra ni tuan-puan, sekiranya ra baris atas, ra baris bawah, ra baris depan. Okey. Ni ra, ra, ra. Ra baris atas macam ni lah. Ra baris bawah macam ni. Ra baris depan macam ni. Baik, soalan saya, dia ni hidup tak sekarang ni? Tuan-tuan dan puan. Ra ni hidup tak? So, sepasti jawapannya hidup. Bila mana ra yang berbaris, dia mesti hidup. Itu je yang kita kena faham. Bila ra ni berbaris, maknanya dia hidup. Jadi, bila kata hidup ni, tak semestinya baris atas semata-mata. Boleh jadi ra bersabdu baris atas, ra bersabdu baris bawah, ra bersabdu baris depan. Betul? Okey. Boleh jadi juga ra yang tanwin baris atas, boleh jadi ra tanwin baris bawah, ra boleh jadi tanwin baris depan. Jadi ini semua kategori ra yang hidup. Ra yang hidup. Kemudian baru kita kelaskan dia. Ra yang sentiasa dibaca dengan tebal ialah ketika dia hidup dengan baris atas. So, tebal kat sini. Sentiasa tebal. Ra baris atas. Ra yang baris bawah, tak kisahlah dia bersabdu ke, dia tanwin ke, tetap dibaca dengan nipis. Kalau ra baris depan, tak kisahlah dia baris depan semata-mata, ataupun dia bersabdu baris depan semata-mata, ataupun dia tanwin baris hadapan, baris dua di hadapan, kita tetap perlu baca dengan tebal. Jadi berbalik kepada ni tadi, kita tengok ra ni macam mana keadaan dia. Ra bersabdu baris bawah. Jom kita tengok. Ada tak ra bersabdu baris bawah? Ada. Ni. Ra bersabdu baris bawah. Ra bersabdu baris bawah. Jadi perlu dibaca dengan nipis, tuan-tuan dan puan. Dah. Itu je jawapan dia. Jadi, tuan-tuan dan puan, soalan saya tadi, ra ni perlu dibaca tebal ataupun nipis? Jawapannya nipis. Sebab apa? Sebab dia berbaris bawah. Ni alasan dia. Inilah hujah dia. Tu je. Tak kisahlah dia dalam kategori baris bawah sahaja, ataupun dia bersabdu, ataupun dia tanwin. Tak kisah. Janji dia hidup. Tadi Puan Nazrina kata manfaatkan kehidupan dia. Betul lah tu. Dia tengah hidup, tuan-puan. Jadi perlu ke nak kena tengok huruf sebelum dan sebagainya? Tak perlu. Okey, tak perlu. Waktu bila nak tengok huruf sebelum? Ketika ra mati.
Ra mati, kita tak boleh nak tentukan dia. Sebab dia mati. Macam mana kita nak tentukan dia tebal atau nipis? Maka barulah, untuk keadaan sebegini, barulah kita menggunakan kaedah dengan melihat huruf sebelum. Sama ada baris bawah, baris atas, baris bawah, baris depan. So, jawapannya melalui sini. Untuk menentukan ra ni tebal ataupun nipis, okey, ra yang mati ra mati. Kita tahu dia tak boleh dikelaskan tebal ke nipis sebab dia mati. Sebab dia mati. Jadi nak tak nak kena tengok sebelum dia. Jadi kita tahulah kalau baris atas ni kan tebal. Lihat balik kepada asas ni tadi. Kan? Kalau baris atas tebal, baris bawah nipis. Baris depan tebal. Ni Kan? Jadi bergantung kepada keadaan di sini. So, ra yang mati ni tadi bergantung kepada keadaan sebelum dia. Macam mana? Kalau ra mati sebelumnya baris depan, maka dibaca dengan tebal. Kalau ra mati sebelumnya baris atas, maka dibaca dengan tebal. Kalau ra mati sebelumnya baris bawah, dibaca dengan nipis. Okey, tepuk tangan online. Ada ke lagi button? Ada? Okey. Baik tuan-tuan dan puan, jelas ke? Benda ni dah diterang banyak kali dah sebenarnya. Tapi biasalah, perbincangan raw ni kan banyak. Inilah asas tuan-puan, ni baru asas nanti kita akan jumpa juga. Okey. Nanti kita akan jumpa juga. Dia banyak lagi perbincangan. Banyak lagi. Kalau ra yang mati sebelumnya hamzah wasal, lain pula cerita dia. Kalau ra mati sebelumnya hamzah wasal, kat sini confirm tebal. Banyak dia punya pecahan dia tuan-puan. Okey, nanti ada yang kena tengok huruf sebelum, kena tengok huruf selepas. Ada juga. Sebelum ra baris bawah, selepas dia huruf isti'la, kena baca tebal, contoh. Okey? Boleh? Ni Okey. Asas huruf ra. Ni asas. Tuan-puan pegang ni dulu. Selebihnya tu nanti kena ni lah. Okey. Kena join kita lah kot gambarnya. Kat situ baru kita bedah. Kita kupas setiap satu point tu. Okey. Wallahu'alam. Ra ni banyak cabang dia. Okey. Nanti ada boleh baca tebal dengan nipis pun ada banyak. Dah, boleh. So ini. Jadi kita kena faham, jelas. Kalau dia tengah hidup, tengok baris dia waktu tu. Kalau dia mati, baru tengok huruf sebelum. Tu je, point dia. Alright? Wallahu'alam. Okay, tutup cerita tentang ra. Jadi kat sini kita baca dengan nipis. Sebab apa nipis? Sebab tadi kita dah tahu dah. Kan? Ra bersabdu baris bawah. Baik, ada pun ramai yang tahu kat sini dibaca dengan nipis. Tapi bila praktikal jadi tebal juga. Zurri. Bila kata nipis ni tuan-puan, zur. Awal-awal tu dah nipis dah. Zurriyatam ba'duha. Zurri. Kita takkan baca kalau tebal lah. Kalau tebal, zurri. Tak kena lah. Kan sifat dia lari. Sebab tu bunyi dia tak kena. Tapi orang yang tak belajar ataupun kurang faham, kurang jelas, pada dia okey je lah. Ustaz, kalau ternipis kat sini, kalau lah tuan-puan bertanya begini, Ustaz, kalau terbaca tebal kat sini tukar makna ke? Tidak. Dia kesalahan kecil. Tapi dia dikira lahan. Lahan ni kesalahan. Dia tetap kesalahan.
Tapi kesalahan yang tersembunyi lah disebut lahnu khafi. Kesalahan tersembunyi. Begitu. Okey? Baik, alhamdulillah. Zurriyatan ba'duha zurri 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 zurri. Jadi pastikan tuan-puan kefahaman kita pada teori itu seiring dengan praktikal. Okey. Kita kalau boleh elakkan faham teori semata-mata, praktikal tak bertetapan. Tak kena. Tak sama dengan apa yang kita faham tu. Praktikal lain, faham lain. Macam tu. Cara kefahaman tu dah betul, tapi praktik kurang tepat, kurang baik. Biasanya yang kantoi kat situ lah. Biasanya kantoi kat situ. Okey. Jadi insyaAllah tak apa. Pelan-pelan. Sebab tu kena banyakkan mulazamah. Kena sentiasa melazimi. Kita buka ayat Quran, baca selalu. Latih. Lama-lama dapat lah. Okey. Yakin dengan diri sendiri. Itu je. Zurriyatan ba'duha. Baik. Huruf dad tebal. Untuk ain pula. Ba'du. Untuk huruf ain, pastikan jangan tahan suara lah. Ba'duha. Jangan buat bunyi terkejut. Ba'duha. Puan Asmah, ya. Nipis. Okay, Zurriyatan ba'duha. Ba'du. Pastikan suara kita ni alirkan sedikit. Di sini sebut sebagai sifat tawassut. Okey, suara yang pertengahan, suara yang mengalir, tidak terlalu mengalir, tidak terlalu tertahan. Ba'du. Dan disebabkan huruf dad ada di sini, kita tahu dad ni tebal. Jadi hati-hati, jangan huruf ain tu kita dah start tebal dah. Ba'duha. Daripada ba tu pun kalau ikutkan dah ada dah unsur tu sikit. Ba'duha. Tu. Berkumpul-kumpul ni dalam mulut kita ni. Ba'duha min ba'd. Okey? Dapat tak, tuan-tuan puan? InsyaAllah. Boleh yang mau masuk selamat datang. Jangan lupa share-sharekan dulu. Ba'duha. Han mat asli. Ni alif mat sebelum baris atas. Kemudian nun mati bertemu ba. Nun mati bertemu ba ni hukumnya iqlab. Iqlab maksudnya tukar. Yang mana kita tukarkan bunyi nun mati kepada huruf mim. Cuma kaedahnya ialah menutup bibir bersahaja. Tutup bibir bersahaja. Bersahaja. Mim. Kalau kita tutup sempurna, mim dia sampai pangkal hidung ni naik dia. Tutup bersahaja pun sampai hidung juga. Cuma bila kata bersahaja ni maknanya dia tidak sempurna. Begitu. Mim ba'd. Boleh tak? Dad ada sifat tawassut. Bukan dad ya. Huruf ain. Yang tawassut tu ain. Huruf dad rakhawah. Okey. Tutup bibir bersahaja. Zurriyatan ba'duha min ba'd. Baik, di sini pun sama. Kita matikan huruf ain ba' dengan alirkan sedikit kita punya suara, tetapi tidak terlalu mengalir. Samalah macam penerangan saya sebelum ni tadi, iaitu tawassut, pertengahan. Ba'. Biasa orang jarang mengalir terus. Biasanya orang tertahan. Ba'. Jadi elakkan tuan-puan Ba'. Kemudian di hujung ni ada huruf dad. Kita tak boleh abaikan dia. Jadi matikan dad dengan menyebut pangkal sebutan huruf dad. Kat sini kadang-kadang kita keliru.
menjadi tanda tanya pada kita. Nak berhenti macam mana ni keadaan macam ni? Ada orang takut. Ada orang takut ambil risiko berhenti kat sini. Jadi dia langgar, dia lenjan je jalan, lepas tu tak cukup nafas. Ada orang dia rela berhenti kat sini walaupun tak boleh. Min ba'di wallahu penat. Sebab apa? Sebab nak elakkan berhenti kat sini. Walaupun dah terang-terang ada simbol wakaf kat sini kan. Tapi sebab takut ambil risiko berhenti kat sini, jalan, tersangkut kat sini. Udah terputus kalimah. Betul tak? Mungkin ada yang begitu. Kan? Mungkin. Bukan tuan-puan lah. Ni orang lain. Negara lain. Alright? Min ba'd. Jadi bila kata matikan ain, kemudian matikan dad, mungkin kat situ yang menjadi kesukaran tu. Nak matikan ain. Matikan ain mungkin okey lagi. Nak matikan dad ni pula. Macam mana? So, ingat. Pegang kaedah ni. Sebut pangkal huruf. Kita nak sebut dad macam mana? Dad pada atas. Ba. Nak starting dia tu. Ba. Tu. Min ba'd. Min ba'd. Starting nak sebut huruf dad. So starting huruf dad ni ada apa? Ada istitalah tepi. Tu bab sifat lah. Tepi lidah kita ni berpanjangan akan bersentuhan dengan garham, dengan adanya tekanan. Ba'd. Sebab tu ada bunyi. Dengar. Okey. Min ba'd. Ba'd. Yang penting tidak lantun. Ba'd. Alah ustaz, boleh lah ustaz, letup sikit je. Tak boleh. Okey. Sikit je ustaz, tak boleh? Tak boleh. Ba'd. Sikit pun tak boleh ustaz? Tak boleh. Bukanlah tak boleh apa, maknanya tak menepati sifat lah, itu je. Kan? Atau kalau passion memang ada kopi tu, semua jenis huruf nak meletup-letup bunyinya, tak apalah. Kan? Mungkin takdir, qadarullah macam tu, takdir Allah macam tu. Asal sebut je mesti meletup. Sebut je meletup. Buatlah rupa mana pun. Bukan kat dad je. Huruf lain pun itu juga. Itu lainlah ceritanya. Lainlah kategorinya. Boleh faham ni tuan-puan? So nak berhenti pada huruf dad. Lepas tu ingat. Dad tu nak matikan macam mana? Sebut pangkal huruf dad. Sebab dad ni dah mati tuan-puan. Memang dia tak ada sukun. Dad ni dah mati. Baris bawah ni tak payah fikir dah. Tanwin bawah ni tak payah fikir dah. Ni kita panggil iltiqa' sakinai lah. Okey. Bertemu dua sukun. Sukun ain, sukun dad. Jadi sebab tu susah tu. Sebab kita nak matikan dua-dua sukun tu. Mungkin untuk kita kata layer yang pertama mungkin okey lah huruf ain. Masuk dad. Jadi sukar sikit. Jadi tuan-puan mungkin ada guru-guru Quran dalam ni. So cubalah. Fahamkan pada pelajar masing-masing, bagi tahu. Mim lepas tu sebut pangkal dad. Tapi dia tak sampai sebut lagi. Pangkal baru nak sebut. Kan? Macam mak-mak kalau nak marah. Dia nak cakap sesuatu tapi tahan je. Kan? Ibarat macam tu lah. Alright? Kalau dah keluar bunyi itu itu dah keluar bunyi. Tu kira letup lah tadi tu. Tu kira nak melantun lah tu. Min ba'd. Ada ba. Min ba'd. Dia bunyi. Ada yang kata bunyi tercekik. Wallahualam lah. Saya tak adalah istilahkan tercekik. Kan? Sebab dia sebenarnya berlaku tu tepi lidah. Kalau tercekik ni dia dah bahagian dalam-dalam tu kan. Area-area tonsil kita tu. Okey? Jelas tuan-tuan dan puan? Faham ke tu? Sendiri yang tahu betul. Kita buat tu kita tahu. Kita yakin kira lepas lah tu insyaAllah. Lepas tu check dengan guru. Itu je lah kaedahnya yang ada. Tak ada benda lain dah. Pusing-pusing je itu je. Talaqi, suruh guru semak. Zurriyatan ba'duha min ba'd. Wallahu a'lam.
Apapun tebal tapi tanpa qalqalah. Ingat tu. Saya hijaukan kat sini supaya tuan-puan alert nanti nak semak kan. Wallahu sami'un alim. Kalimah Allah tebal sebab sebelumnya baris atas. Jadi wa wallahu. Jangan tebalkan wa lagi. Wa. Elakkan wa. Dan jangan penyekkan sangat sebab nak terlalu berjaga-jaga, tak nak tebal, kita pun we. Wallahu sami'un alim. We. Idak dah sampai bunyi we. Wa. Wallahu sami'un alim. Okey. Hati-hatilah. Wa pun tidak. We pun tidak. Wa. Wawiwu. Wawiwu. Wallahu sami'un alim. Okey, boleh Kemudian hu, sami, mi dua harakat mat asli. Mi dua harakat mat asli. Un, tanwin bertemu ain. Kat sini izhar tuan-tuan. Jelaskan ain. Sami'un. Izhar halqi. Ya. Jelaskan sebutan tanwin itu apabila bertemu dengan 6 huruf. Salah satu daripada 6 huruf halqiyah. Iaitu huruf ain lah. Alim. Lim ma'arid disukun 246. M-A-L. Boleh? Baik, seterusnya. Izqa. Baik, huruf zal tuan-tuan perempuan. Huruf zal ni bersifat rakhawah, iaitu suara yang mengalir. Ada orang mungkin dia sangkut macam tu. Bunyi sekat-sekat. Maknanya rakhawahnya mungkin belum cukup baik lagi. Latih gitu dulu. Dia bila kita tekan hujung lidah kita, kan makhraj huruf zal ni keluarkan hujung lidah. Yang buatkan suara kita jadi tertahan sedikit tu sebabkan mungkin kita terlalu, maksudnya kita tutup gigi kita tu, lidah tu terlalu dalam. If tu tak bunyi tu. Jadi berbalik kepada maksud rakhawah tu sendiri. Rakhawah ni kan maksudnya lembut. Bukan lembut sifat lin tu bukan. Rakhawah ni maksudnya lembut. Izqa. Kalau kita terlalu ketapkan sangat, ataupun kita kata kita terlalu merapatkan gigi kita pada lidah, itu yang jadi izqa. Dia jadi ada bunyi belakang. Izqa. Jadi nak elakkan bunyi maka buatkan sekadarnya saja. Izqa. Itulah dia rakhawah, suara yang mengalir. Jelas tak? Wallahu a'lam. Izqa. Terus. Jangan putuskan bunyi. Dia putus tu yang jadi, mungkin boleh jadi tawallud. Kan? Izqa. Nampak? Kita putuskan awal bunyi zal tu. Sedangkan dia rakhawah, suara yang terus mengalir. Izqa. Terus. Sambut huruf qaf. Izqalatim. Okey? Wallahu a'lam. Kita teruskan. Qa ma asli. Tebal Qa. Qa angkat pangkal lidah. Latim ra. Mim mati bertemu ra, izhar syafawi. Ra'atu im ra, mim mati bertemu ra, izhar syafawi. Jelaskan mim Qa ma asli. Tim. Ra'atu im na rabbi. Rabbi bab sabdu macam biasa jelaskanlah. Rabbi. Cuma jangan lantun. Rabbi. Rabbi inni nun bersabdu wajibul gunnah. Inni
in, dengung ada 2 harakat, dengung tu, kemudian ni ada yamat kan, panjang 2 harakat, mak asli jugalah. Ni nazartu. Ni dia tuan-puan. Ingat tak penerangan saya tadi? Ni ra mati ni. Jadi bila ra mati nak tentukan dia tebal ataupun nipis, kena buat apa? Kena tengok sebelum. Nampak? Kena tengok sebelum. So berbalik kepada asas. Kalau ra baris atas tebal ke nipis? Ra baris atas tebal ke nipis? Saya ulang soalan. Ra baris atas tebal ke nipis? Tebal tuan-puan. Tengok balik nota kita tadi. Ni, ra mati sebelumnya. Ra mati sebelumnya baris atas. So kena baca tebal. Kan? Begitulah sini. Ra mati sebelumnya baris atas. Huruf zal baris atas. Bukan tengok pada zal tu, tengok pada baris. Bukan tengok pada huruf, tengok pada baris. Boleh? Inni nazartu laka. Baik. Bila dah cerita bab, kita kata dia punya teori dia lah, kita tak boleh ubah dah kan. Itulah dia. Kita tak boleh ubah dah. Jadi praktikalnya pula kena hati-hati. Bila dah kata tebal, tengok pula tebalnya macam mana. Ada orang baca nazartu, mungkin tebalnya terlalu membuak-buak sangat. Nazartu. Kalau ada buih tu, nampak buih terkeluar-keluar daripada mulut tu. Nyaris tak ada je tuan-puan. Ya. Inni nazartu. Dia sedang-sedang je. Walaupun memang kita tebal, tapi bukanlah tebal sampai berkumpul penuh mulut dalam mulut kita ni. Nazartu laka. Muncung siapnya. Faham tak maksud saya ni? Okey. Jadi sebab tu sangat-sangat dianjurkan untuk bertalaqi. Sebab kita tak boleh faham Quran ini dari sudut bacaan melalui pemahaman bacaan semata-mata. Cukup sekadar menerima penerangan daripada guru semata-mata. Malah yang membantu kita ialah dari sudut talaqi itu sendiri. Musyafahah. Mulut kita dengan mulut guru tu. Itu penting tu. Kan? Jadi bila kata tebal ni, semua orang boleh bagi dah penjelasan, penerangan, hujah. Cuma dari sudut praktikal tu pula yang kita nak kena utamakan lah. Boleh? Inni nazartu laka ma fi. Nazartu. Inni nazartu laka ma fi batni. Nazar, tebal sebab ra mati sebelumnya baris atas. Tulaka. Baik, huruf kaf baris atas, lam baris atas, la. Ka ni ingat ni bukan huruf hamzah. Dalam huruf kaf ni bukan huruf hamzah. Mungkin ada yang baru masuk hari ni, so saya nak jelaskan kat sini. Dalam ni kepala huruf kaf ya. Bukan huruf hamzah. Baik. Ma fi, ma asli. Ma asli, MA. Fi pun ma asli, MA. Baltani. Ma fi baltani. Ni ma asli. Ma asli juga. Baik, untuk huruf ta yang bertanda sukun ini, kita matikan ta macam biasalah. Cuma kat sini ada qalqalah sughra, lantunan yang kecil. Tetapi tuan-puan jangan fokuskan pada istilah kecil tu semata-mata. Berbalik juga kepada sifat ta itu sendiri. Okey, ta ni bersifat itbaq, bersifat isti'la, tebal lah kita kata. Huruf yang paling tebal. Jadi bila kita matikan dia, walaupun qalqalah sughra, pastikan jangan kita tertinggal tebalnya. Batni, tak mau macam tu. Ma fi batni, balta. Ma fi batni, baltani,
بطني بطني طا طا بطا طا طا بطا بطني بطني. Okey. Jadi bila kita berhenti kat sini, ni tetap kekal dengan mat asli lah. Boleh. Inni nazartu laka ma fi batni batni. Okey. Baik. Seterusnya muharra. Muharra. Baik, ra bersabdu semestinya baris atas yang memang kita kena tebalkan. Tak boleh dinafikan lagi. Muharra ra. Sekali lagi tanwin baris atas. Nampak? Tak kisahlah dia baris atas ke, dia baris atas sahaja ke, dia bersabdu ke, dia tanwin ke. Selagi mana dia baris atas, dia hidup tebal. Okey, baris atas lah. Muharra. Ha pedas, jangan lupa hati-hati tuan-tuan. Huruf ha. Hati-hati supaya tidak tertukar dengan huruf ha biasalah. Muharraran fa. Tanwin bertemu fa, ikhfa haqiqi, IKH. Ikhfa haqiqi. Sembunyikan tanwin. Ron jadi ron. Sembunyikan tanwin di sisi huruf fa. Kita bersedia nak sebut huruf fa. Muharraran fataqabbal minni. Fataqabbal. Fataqa. Qa tebal. Kemudian ba sabdu jangan lantun lah. Okey. Fataqabbal. Bal. Pegang makhraj lam ni. Okey. Pegang makhraj lam betul-betul. Bagi mengadakan sifat tawassut. Suara yang pertengahan. Tidak terlalu terlepas. Bal. Min. Tidak macam itu. Bal. Min pun tak juga. Fataqabbal. Bal minni. Berbalik pada tempo bacaan kita lah. Macam mana kita baca kan. Tempo laju ke pelan ke. Fataqabbal. Bala. Bunyi bala tu tak mau tu. Ya tak? Fataqabbal minni. Min. Nun bersabdu. Wajibul gunnah. WG. Fataqabbal. Bal minni. In. Nun bersabdu sekali lagi. Wajibul gunnah. WG. Ka'an. Innaka antas sami. Anta. 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 Nun mati bertemu ta. Nipis saja. Hukum ikhfa hakiki. Nun mati bertemu ta. Okey. Ikhfa kan, sembunyikan nun, jangan sebut nun tepat pada makhraj. Kemudian kita nak sebut huruf ta kan. Bersedialah nak sebut huruf ta. Dan secara tak langsung kita tahu ta ni nipis, maka dengung pun nipis. Antas sami. Innaka boleh? Waalaikumsalam Puan Nurkiah. Baik. Selamat. Moga dipermudahkan urusan di klinik insya-Allah. Tasami. Kemudian kat sini alif lam syamsiah. Alif lam ILS tuan-tuan. Alif lam syamsiah. Antas sami mimat asli. Ul alif lam qamariyah. Alim. Sami ul. Matikan lam. Okey, dia alif lam qamariyah, cuma jangan dilantun lah bunyi dia, jangan diberanakkan. Sami'ula Sami'ul alim. Huruf ain pada atas a, kemudian lim, mad arid disukun, boleh baca kadar 2, 4 ataupun 6 harakat. Itu sahaja. Boleh tuan-tuan dan puan?
Okey, sahabat-sahabat yang sedang menonton ni jangan keluar lagi. Okey, saya nak bagi tiket percuma ni tuan-puan untuk join seminar. Okey, saya nak wawarkan, saya nak cerita tentang tiket percuma kepada yang belum join lah. Mungkin ada yang sedang menonton ni uh, mungkin ada yang baru masuk, tak pernah tahu pun apa seminar yang kita buat dan sebagainya. So tunggu sekejap. Kami nak bagi tiket percuma. Tunggu Ustaz. Jangan keluar lagi. Tapi kalau tak nak tak apalah kan. Alim ma'aril sukun tadi. Okey, jelas tak tuan-tuan dan puan? Okey, boleh Innaka antas sami'ul alim. Selesai. Jelas setakat ini. Okey, baik. Jadi perbincangan kita pada ayat 33, 34, 35 dah selesai. Tuan-puan dapat tak ni? Tunggu kejap. Lagi saya cerita ya pasal tiket percuma tu. Tunggu Ustaz. Jangan keluar lagi. Kalau keluar tak dapat lah. Tak dapat Dan bantunya. Okey. Tapi siapa yang dah daftar tak apalah kan. Ni cerita yang belum daftar. Ustaz ada soalan ni. Okey, mana soalan dia? Roh hidup sebelumnya ada tanda mati. Roh hidup Roh hidup sebelumnya tanda mati. Itu tak ada kaitan tu. Kalau roh hidup sebelumnya tanda mati, tak ada apalah. Sebab kita macam biasalah. Contoh ya. Sekejap kita reka perkataan. Ada tak ayat Quran roh hidup sebelumnya mati? Samar, bara, samar, samra. Okey, contohlah. Contohnya ni saya reka je lah. Sekejap tu copy dulu. Contoh ni huruf sin, mim, ra. Contoh ya. Ni. Ni saya berbalik kepada soalan tadi. Kalau ra hidup, okey, ra hidup. Soalannya ialah macam mana baca ra hidup sebelumnya huruf yang mati? Macam mana nak baca? So baca macam biasalah. Samra. Ra ni tak tebal sebab dia tengah hidup. Nampak tak? So tak ada apa-apa, dia tak ada apa-apa perbincangan lah kat situ. Cuma ada pun kalau katakan contoh macam ni kan, kalau mim mati bertemu ra, kita kata apa? Izhar lah. Izhar syafawi. Kan? Jelaskan sebutan mim bertemu dengan 26 huruf syafah. Huruf syafawi lah, huruf izhar syafawi. Tolak mim dan tolak ba. Kan? Dapat tak? Clear ke yang bertanya? Ataupun ada maksud lain sebenarnya? Takut saya yang kurang jelas kan. Boleh. So ni tak ada isu lah. Tak ada isu. Dia yang point dia kalau raw mati sebelumnya berbaris, itu baru ada lah ceritanya tu. Kalau bab waqaf pula. Okey, contoh macam qadr. Okey, kita ambil kalimah yang ada dalam Quran lah. Inna anzalnahu fi laylatil al-qadr. Sekejap. Surah. Saya nak buka kat Quran, senang sikit.
Ya, kita buka surah lazim, kita tengok. Saya cari surah Al-Qadr. Inna anzalna. Okey. Baik tuan-tuan dan puan, tengok ni. Okey. Ini soalan. Saya buka Quran senang, saya nak conteng sikit kat sini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kat sini soalannya, ini kalau mungkinlah ini yang ditanya puan tadi kan, ketika berhenti. So, bila ra mati, ra ni memang asalnya hidup. Okey, ra ni asalnya hidup baris bawah. Qadri, ri ni pace lah. Tapi sebabkan kita nak berhenti, betul tak? Bila nak berhenti, ra baris bawah ni dah tak pakai. Ni saya cerita surah lazim, kita selalu baca ni. Mungkin kadang-kadang kita terlepas pandang kan. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Ri ni pace. Kan? Dan kita akan baca ri tu kalau kita sambung. Qadri wa ma adra. Kan? Tapi sebabnya kita nak berhenti, jadi ra ni mati. Ra ni dah mati. Baik. Jadi bila ra ni dah mati, kita nak kena tentukan sama ada dia tebal ataupun nipis, betul tak? Betul ke tidak? Betul. Nak tentukan dia tebal ataupun nipis. Jadi ra mati, nak tahu dia tebal ataupun nipis, kena tengok sebelum dia. Tengok sebelum dia. Tuk mati juga. Macam mana ustaz? Adakah kami perlu tutup Quran Sadaqallahul Azim? No, sabar dulu. Bila huruf sebelumnya pun mati, step seterusnya loncat lagi, tengok lagi sebelum dia. Maka kita jumpa huruf qaf yang berbaris atas ni. Berbalik kepada basic asas tadi. Kat sini. Ingat tak? Kalau ra baris atas, tebal kan? So balik pula kat sini. Baris atas. Qaf baris atas. Jadi kena baca pada ra ni tebal. Tapi bila kita tak faham benda ni, sebab tu kita baca, kadang-kadang ra tak dengar langsung. Kadang pun mungkin nipis. Kan, tambah bulan Ramadan baca surah ni selalu ni. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr. Nipis. Salah tak? Okey, dia tetap kesalahan. Walaupun kesalahan tersembunyi. Ada pun yang baca begini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr. Lailatul qadr. Yang tinggal qalqalah saja pada dal tu. Kan? Yang tinggal qalqalah saja. Ra yilek. Tak ada bunyinya, hilang. Entah mana pergi pun tak tahu. Sebab apa? Sebab tak pasti. Oh, rupanya kena bunyi ra tu. Ya. Kenalah bunyi. Okey? Jelas tak? Jadi keseluruhan untuk surah Al-Qadr ni kalau kita tengok, semuanya tebal hujung-hujung ni. Ni. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Qadr. Tebal. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Syahr. Tebal. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min
kulli amr. Ra tebal. Sebab apa ni? Sebab apa tebal ni? Shin baris atas. Ni hamzah baris atas. Mana lagi? Qaf baris atas. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Fajr. Tebal ra. Sebab apa? Fa baris atas. Okey. Boleh tak? Matikan huruf itu dengan menyebut pangkal sebutan. Pangkal sebutan ni maksudnya first nak sebut tu. Dan sekaligus akan mendatangkan sifat-sifat dia lah. Ra kan. Dia ada sifat apa? Sifat takrir dia, sifat getar dia. Min kulli amr. Matla'il fajr. Gitu je. Bunyi 1/3 ke semua tu? Wallahu alam. Saya tak pernah lagi diajarkan begitulah. Maksudnya ada per. Kalau saya kata ya sekarang, tuan-puan tanya saya balik, macam mana nak tahu 1/3? Saya pun tak boleh jawab. So saya mudahkan, saya sebut pangkal sebutan ra. Qadr. Nak sebut ra kan? Nak sebut ra macam mana? Ra, tu dia. Qadr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Min kulli amr. Kalau orang yang dah biasa amal dengan menghilangkan bunyi ra, bila dia dengar bunyi ni, dia akan rasa pelik pada dia. Sebab apa? Sebab bertahun mungkin, berpuluh tahun dia amalkan kulli amr, syahr, qad, fajr, qad, begitu. Alright. Jadi itu saja kaedahnya tuan-tuan dan puan. Cuma yang tadi Puan Radiah punya soalan tu saya tak adalah kata salah. Mungkin puan belajar dengan guru puan macam tu kan. Tapi saya tak belajar dengan kaedah main per 1/3 suku apa semua tu. So saya tak adalah katakan dia. Untuk saya lah secara individu kan. Secara peribadi. Saya kalau tuan-puan nak pegang macam tu, kau belajar Arabi tu, tak apalah, raikan guru kan. Cuma kalau tanya saya tanya balik macam mana 1/3 tu. Bagaimana kayu ukur 1/3? Wallahu alam. Kalau kata ya, macam mana 1/3 Minah, macam mana Ali punya 1/3, macam mana Sufyan punya. Ni contoh lah. Lain orang lain punya 1/3. Wallahu alam, tak ada siapa pun yang tahu. Jadi itulah dia. Okay. Wallahu a'lam. Minta maaf Puan Radiah. Mungkin saya tak menjawab soalan tu. Jelas kot tuan-tuan puan? Ni secara ringkas lah. Surah ni pun kita biasa amal kan. Kita baca. Nanti tuan-puan buka lah surah Al-Qamar. Kat situ latih. Kat situ banyak. Kalau hilang bunyi ra tu macam mana bila berhenti? Kalau hilang, biizni rabbihim min kulli am. Hilang. Berhenti dekat ni je. Bila hilang tu, itu yang boleh jadi lahnu jali, kesalahan nyata. Sebab buang huruf. Kita buang ni. Tu kena hati-hati tu. Kita buang semua. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr alf shahr min kulli am salamun hiya hatta matla'il fajr. Gitu. Okey, wallahu a'lam. Okey. Wallahu a'lam. Itu je lah, tak ada apa pun. Cuma tadi tu yang tu je lah. Kalau kata bab 1/3 tu, itu saya tak sure lah.
Sebab dalam buku pun, dalam kitab pun saya tak jumpa lagi penerangan yang sedemikian. Mungkin itu satu pendekatan barulah. Mungkin ada yang guru-guru tuan-puan yang ajar kaedah macam tu, tak apalah, raikanlah, kan? Ah, Kalau sengaja berdosa lah. Kalau tak sengaja itu lain. Dah belajar kan? Dah belajar tapi tertinggal, tak perasan. Itu biasa. Tapi kalau dah tahu, memang sengaja buat macam tu. Memang sengaja. Memang sengaja dengan niat nak tinggalkan raw tu. Dalam erti kata lain, jahil lah. Bahasa kasarnya. Maksudnya tak belajar, memang tak ada tindakan, memang lantak lah, baca je lah, tibai je lah. Padahal dalam hati dia, sudut dalam tu, dia tahu yang dia tak tahu. Tapi bila ego yang menguasai, maka itu yang kita bimbang lah. Tuan-tuan dan puan, InsyaAllah. Itu sahaja. Okey, jom. Ustaz bacakan dengan betul. Apa tu? Apa ni? Surah Al-Qad ni? Boleh insyaAllah. Saya baca sekali lalu. Tuan-puan boleh dengar saya baca pelan-pelan insyaAllah. Apa pun poin dia semua ni tebal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Okey, dah itu dia yang tuan-puan minta tadi. Tebal lah hujung tu. Baik, jom kita sambung balik perbincangan kita tadi, surah Ali Imran. Tu tak baca lagi kan? Surat apa tadi? Surat 50. 54 Okey. Baik tuan-tuan dan puan, sebentar. Saya takut terlupa dan takut ada yang keluar. Minta maaf jam ke 10 ni. Sekejap kita baca balik ni. 3 ayat ni. Saya nak bagi tahu ada 2 poin penting untuk tuan-tuan dan puan sedang menonton ni. Pertama, saya nak ajak tuan-tuan dan puan pada petang ini insya-Allah. Okey, dalam Zoom meeting tuan-puan akan bersama saya lah. Itu gambar saya tu. Okey. Saya nak ajak tuan-puan untuk ke usrah kita, usrah santai izin ngaji pada petang ini. Percuma je, tak ada masalah. Siapa yang free, dan saya memang harapkan siapa yang menonton ni boleh join petang ni jam 3 petang. Okey, melalui Zoom insya-Allah. Dan tajuk yang akan dikongsikan ialah putus asa yang dihiasi. Putus asa yang dihiasi. Jadi insya-Allah ini sekadar perkongsian santai saja, tak berat pun tuan-puan. Ianya lebih kepada untuk kita nak nak sucikan jiwa kita bersama. Okey, kita nak bangkitkan jiwa semangat kita insya-Allah, nak bersihkan hati kita. Itu je lah. Itu tujuan usrah santai kita pada petang ni. So lock masa masing-masing pukul 3 pukul 3 melalui Zoom. Okey, mana nak dapatkan link Zoom? Tuan-puan kena masuk dulu dalam grup Telegram. Kepada mereka yang belum masuk grup Telegram, kena masuk dulu. Sebab link Zoom akan diberikan dalam grup itu sahaja. Tuan-puan tak dapat kat tempat lain link tu. Okey, kena masuk dulu dalam grup tersebut. Okey, today ke? Tu 23 September hari ni 23 September hari Khamis jam 3 petang melalui Zoom. Boleh tuan-tuan dan puan? Siapa yang boleh join petang ni? Tulis sikit. Saya tulis huruf besar semua. Nak tengok berapa ramai yang ada petang ni. Kita kasih semangat.
Lepas tu petang ni pakai lawa-lawa. Buka kamera. Kan? Boleh kita tengok-tengok kawan-kawan kita, insya-Allah. Eh? Ah, pakai lawa-lawa. Pakailah shawl. Yang mak-mak pakailah shawl. Lama tak melaram ni kan. Nak pergi kenduri pun ni tak. Petang ni mari. Pakai. Lilit lah berapa kali lilit pun. Letaklah lampu-lampu lit lap ke apa. Nak bagi lawa terpulang tuan-puan. Asalkan kawan-kawan boleh tengok muka kita. Ya. Uh, ada ulangan tak? Ulangan ada. Tapi kepada mereka yang join seminar hari Sabtu ni. Itu yang saya dikhabarkan lah oleh Encik Ifan kan. Okey, ini yang pertama. Tuan-puan jelas? Untuk yang ni? Petang ni Jam 3. Zoom ke? Ya, Puan Nora. Puan Nora cuba tengok kat gambar ni. Cuba tengok kat bucu atas ni. Ada tulis detail semua. Waktu, hari, tarikh, kemudian kat mana buat. Tu, semua detail. Zoom. Boh lah. Nak boh gincu ke apa, bubuh tuan-puan. Okey. Nak boh tepung kat muka bagi nampak putih merelik-relik, tak apa, bubuh lah. Asyik tak penin dah. Boleh tuan-puan Gurau-gurau. Jangan ambil hati. Okay, ni yang pertama. Lepas tu yang kedua, insya-Allah. Alhamdulillah untuk petang ni tuan-puan. Saya rasa tuan-puan jelaskan untuk petang ni. Seterusnya, ni yang saya cerita tentang tiket percuma ni. Tuan-puan ada lagi gitu? Alamak. Live hang pula. Tunggu start tuan-puan Halo, 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 halo. Check, 1, 2, 3. Tuan-puan okey dah? Tadi dia sangkut jap. Dah okey dah? Siapa yang dah dengar suara saya? Boleh respon sikit? Okey dah? Tadi dia gelong Ustaz. Ni dah okey ni. Tak apa, kita tunggu dalam berapa saat. Itulah. Internet ni tak dibagi vaksin lagi. Merajuk emaknya. Okey dah.
Okey, Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan. Minta maaf tadi ada gangguan internet sedikit. So, saya check ni semua okey dah kot. Jadi, berkaitan dengan tiket, saya sambung mula sahabat-sahabat, Alhamdulillah kita ada di kalangan sahabat kita yang telah menaja sebenarnya, yang dah sponsor. Jadi, so kita katakan tiket percuma lah. Jadi, kita buka untuk 200 tiket percuma tuan-tuan dan puan untuk hari Sabtu ni. Webinar mengaji for beginner. Jadi Alhamdulillah, pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada yang sponsor. Okey. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan cubalah ambil peranan ni. Cuba sebar-sebarkan link. Okey, sebarkan link. Ajak berikan pada jiran-jiran ke, keluarga ke, adik-beradik ke kan. Jadi sayanglah tuan-puan kalau tak habis tiket ni. Betul tak? Macam rugilah pula. Bukanlah rugi apa. Sepatutnya boleh dimanfaatkan lagi ramai orang, tapi orang tak join. Jadi tuan-puan boleh dapatkan link tu di ruangan komen. Cuba tengok di ruangan komen. Masuklah, free je. Tuan-puan daftar je. Okey, tak perlu buat apa-apa bayaran. Tuan-puan join je, tekan link. Isilah berapa orang nak. Contoh ada kelompok pakat-pakat 5 orang, isi nama 5 orang tu. Nanti kita akan addkan dalam grup untuk tuan-puan dapatkan link untuk akses ke seminar ni nantilah. Mengaji for beginner, insya-Allah. Jelas ke tuan-tuan dan puan? Saya harapkan tuan-puan dapat bersama petang ni lah. Petang ni, yang pertama. Kemudian dapat juga join untuk yang hari Sabtu ni. 9 hingga 12 tengah hari. Tuan-puan akan bersama saya dengan Cik Ifan. Kami berganding lah nanti. Tapi bukanlah satu slot Encik Ifan, kemudian satu slot untuk saya. Begitu je. Kita switch lah waktu tu. Kita tukar. Boleh? Kepada yang belum daftar, boleh daftar. Ajaklah di keluarga ramai-ramai. Clear ke? Di ruangan komen Puan Nora. Puan Nora tengok di ruangan komen Kalau tak dapat di ruangan komen, tuan-puan tengok. Siapa yang pakai phone tu, tengok di bawah tu. Tekan see more tu. Kat situ ada link. Tekan je. Janganlah lupa InsyaAllah. Moga Allah kuatkan daya ingatan kita bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja 2 poin penting. Yang pertama tentang tiket free ni, tolong war-warkan. Okey, kita ajak lagi sahabat-sahabat kita yang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang saya sebut tadi lah, untuk petang ni, tuan-tuan dan puan jangan lupa usrah santai kita dengan tajuk putus asa yang dihiasi. Apa benda yang dihiasi ni? Kan? Dia mungkin ada cerita yang tak sama dengan apa yang tuan-puan fikirkan, insyaAllah. So, jumpa petang ni. Baik. Itu saja. Kita teruskan untuk bacaan kita. Ada lagi ke orang ni? Kita dah keluar orang semua? Jom. Kita bacakan daripada ayat 33. Innallaha astafa. Daripada sini ya tuan-puan. Innallaha astafa sampailah Sami'un alim. Okey, jom. Kita mulakan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم
العالمين وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Selesai dah pengajian kita pada pagi ini. Jadi insya-Allah ingat ya dua perkara yang saya sebutkan sebentar tadi. Petang ni insya-Allah kita akan berjumpa pada jam 3 petang melalui Zoom insya-Allah. Link tuan-puan boleh dapatkan dalam grup Telegram. Yang belum join grup Telegram, join dulu. Link ada di atas, tekan masuk nanti petang insya-Allah kita akan bagi link lah. Link untuk akses ke kita punya program pada petang ini insya-Allah. Dan yang keduanya berkaitan dengan tiket percuma tadi, saya minta untuk tuan-puan war-warkan kepada sahabat handai, ahli keluarga terdekat ataupun jiran-jiran tetangga, boleh ajak mereka ataupun geng-geng ngaji tuan-puan, grup-grup ngaji boleh ajak. Okey, untuk bersama mengikuti kita punya webinar pada hari Sabtu ini insya-Allah berkaitan dengan bagaimana kita nak memulakan perjalanan kita ini dengan Al-Quranul Karim insya-Allah. So itu saja, jazakumullah khairan jazak. Semoga Allah merahmati kita semua dan kita akhiri dengan bacaan doa tilawah dulu tuan-puan sama-sama. Jom tadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran,
Jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujjah kami, ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Alhamdulillah selesai tuan-tuan dan puan. Jadi esok saya lupa nak sebut, tuan-puan boleh sambung untuk bedah ayat. Esok kita akan habiskan. Tadi kita berhenti ayat 35 kan. Esok kita akan habiskan terus untuk dua ayat yang baki ni. Ngam-ngam ni. Boleh tuan-puan ayat 36 dan 37 insya-Allah. Boleh. Nanti boleh buat dah bedah siap-siap. Esok kita semak sama-sama. Okey, esok kita semak sama-sama. Wallahu a'lam. Okey, itu saja. Sebentar. Okey. Terima kasih tuan-puan yang bersama pada hari ini dalam sharing tajwid episod berapa dah ini? Episod 177. Alhamdulillah esok kita bertemu untuk minggu ni lah. Esok kiranya pengajian yang terakhir untuk minggu ni. Dan hari Sabtu kita ada webinar dan kita akan jumpa lagi semula sekali lagi pada hari Isnin lah untuk bacaan muka surat 55 pula. Jadi mudah-mudahan esok dipermudahkan. Okey. Kita punya pengajian sharing tajwid seperti biasa Baik. Jangan lupa petang ni tuan-puan jam 3. Saya harapkan tuan-puan ada petang ni insya-Allah. Baik. Jadi itu saja. Mohon maaf salah dan silap kalau ada gurau-gurau tadi. Minta maaf tuan-puan takut kecil hati ke apa kan. Saya mohon maaf. So itu saja. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih pada Allah SWT kerana beri peluang pada kita untuk bersama pada pagi ini. InsyaAllah, mudah-mudahan urusan tuan-puan selepas ini dilancarkan dengan asbab kita memulakan harian kita dengan pengajian Quran ini. InsyaAllah. So, itu sahaja daripada saya. Mohon maaf sekali lagi. Terus follow rapat izin ngaji tuan-puan. Santai tapi sampai. Baik. Itu saja. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh dulu dengan bacaan tasbih kafarah was suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Dan jangan lupa tolong war-warkan tiket percuma tadi. Ada 200 tuan-puan. Tolong bantu saya. Baik, yang tadi ada yang kata lupa. Tuan-puan anggaplah petang ni ada satu majlis istimewa yang Allah jemput tuan-puan. Jangan anggap kami jemput. Allah yang jemput tuan-puan untuk bersama pada petang ni. Okey? Mudah-mudahan Allah lucutkan perasaan lupa dalam diri kita. Termasuklah diri saya. Saya pun kadang lupa juga. Kan? Bukan boleh harap sangat. Okey, jom. Saya undur diri tuan-puan. Minta maaf sekali lagi. InsyaAllah. Jom. Kita layan dulu lagu penutup kita pada hari ini. Saya undur diri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Orang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita, jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir
tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat saja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja